Hai, hai. Hai, hai. Salam sejahtera, Dylan. Mr. Yu. A bit early lah. I come out early because I want to check the system. Today we got guests to come, right? Okay, Lim. Hi, Stephen Lim. Hi, Stephen Lim. Antoine, lama. Jimmy Ong. Selamat petang. Lee Chai. Hello. Abby. Evening YB di hati rakyat. Terima kasih. Anda di hati saya juga. Hai, saudari Nicing. Halo. Wah, lai pong chong ah. One day I invite you to come over, saudari Nicing. Hello, Keith. Wow, terima kasih watch live. Cheng Hong, apa kabar? Mama Rikishi. Terima kasih. Lau Bun Kwan. Hello, how are you? Hari ini saya datang awal sikit sebab kita kan ada tetamu istimewa. Nur Asmi Ismail, hello. Uiwen, good evening. Wacapa liao, lu capa boy. Macida? Boleh jumpa. Tapi sekarang ni PKP tau. Nak jumpa kalau mungkin kena jumpa masa ni. Teng Mi Heng, hi, how are you? Zun, wah, your name is very special. Zun, hi, YB Sim, hello. Albert Ng, hello. Sam Lu, Mindy Ui, hi. Jason Ong dari Terengganu, hello, apa khabar Kuala Terengganu? Stephen Lim, okay, glad you like it. Suka or not? Setia, hello. Tengku Ahmad Akram, selamat petang kepada anda. Lim Swee Bee, hai. Syamsul Anwar Sapuan, apa khabar? Syamsul. Endu Kumang, hai. Apa khabar semua? Khabar baik. Muhammad Azwan Adam. Ni, sebenarnya kita start pukul 9, pukul 10. Tapi saya main awal sikit lah sebab saya ada tetamu khas. Jadi nak make sure sistem semua okey ya. Korang semua okey ya? Sudah makan tak? Sebab lama tak ya? Sudah makan ya? Kepada umat Islam, macam mana puasa hari ini? Halo Turai Singgam. Wah, Pride of Seremban, Keith. No wonder you come in tonight lah. Good. Turai Singgam, Mahalingam. Hello, very nice name. Very nice name. Samsu Anwar, kabar baik. Long Abidin, apa kabar? Hello. Ang Siang, YB Teo also here. Yes. YB Teo Nicing. Laughing Chew alias Laughing Core, Laugh Chew. Hello bro. Abu Ishad, apa kabar? Salam Ramadan Al-Mubarak kepada saudara dan juga orang yang beragama Islam. Chasing Kasan. Hello. Poyang. Puasa masa MCO agak relax ya. Samsul Anwar kata puasa masa MCO agak relax. Syukur. Jadi kita cubalah, harap kita kepada umat Islam yang beragama Islam, kita ucapkan selamat melaksanakan ataupun menjalankan ibadah berpuasa. Ya, semoga walaupun dalam keadaan yang mencabarkan, semoga anda boleh jalankan tuntutan agama dengan sempurna dan baik sehendaknya ya. Hai, 大家吃饱了吗？ Puasa okey ya? Okey. When coming to office, Padang Besar. Cia,
You know, I always go to your police. When I go there, I will definitely find you. Sekarang tak boleh pergilah. Macam mana nak pergi polis? Perintah kawalan pergerakan. Korang pun kena duduk diam-diam rumah. Ha? Ravi, hi Ravi. DY Cinta Rex. Nama memang canggih lah semua. Nama canggih lah. Paul Lau. Tan Kim Huat. Terima kasih Muhammad Azwan. CH Chow, pandangan anda. kita jaga rakyat Malaysia lah sekarang. Ha? Kita jaga rakyat Malaysia. Simple lah. Benda yang simple lah. Benda yang simple. Junaida Jamaluddin, Tanjung Malim, apa khabar? Wah. Okay, Adi Hadi, banjir kilat kat BM. Okay, banjir tempat tu, Tasik Junjung, dia memang sering banjir lah sebab dia memang kawasan rendah. Dia dah dekat sempadan dengan Kedah. Jadi, semalam saya tengok bila dia banjir kilat, sebab apa yang saya khawatir ialah sebab ramai orang yang berpuasa di sana kan, lebih kurang 10-20 rumah. Tak banyak rumah, memang tak banyak ni. Dia pun sekejap saja banjir tu. Tapi saya bawa sikit makanan kering lah supaya mereka ada bekalan bersahur ke apa. Ya, itu sebagai tanda untuk bantulah sebanyak yang kita boleh. Memang Steven Lim, you invite him for me lah. Abang Ahmad. Abu Isyad dari Skudai Johor. Hi, how are you? Alan Leong, good. John Lau from Subang Jaya. Wah, how are you? How's Subang Jaya? MCO di Subang Jaya okay ya? Kita ada Augustinus Rakawi dari Sarawak. Sarawak mana, brother? Bro, Sarawak mana? Sivananda, how are you? Siapa leh wah Dilem? Lu cami kini. Serenely, okay, I'm glad you like it. Okay, ini adalah pemenang kuis yang mereka dapat. I think dia orang dapat face mask dan juga sanitizer kot. Puasa as sniper, apa maksud you, Mama Rikishi? Puasa as sniper. Kemi Chin, hi, ni hao, 怎样？吃饱了吗？ Hi, Richmond Tan, Jimmy Ho, Azizur, Elmil Edward. Rambutmu panjang, rambut saya sudah pendek lah, tengok. See, my hair is quite short already, tapi saya tak keluar. Saya hari ni tengok ada orang kena tangkap sebab keluar potong rambut. Ya. Saya tak keluar potong, ini isteri yang potong. Isteri yang potong. Okay. 这我太太剪的啊，没有出去啊，你们也不要出去啊，不要说我要剪头发，没有办法啊，顶一下，忍一下，忍一下啊。Azizo dari Putrajaya, apa kabar Putrajaya? Safwan, relax you didn't go to work right, Radiance? So tomorrow can sleep a bit later. Your favorite minister what? Mr. Anthony coming, former minister. Okay. Bako makanan di BM, depending on what you are asking for, Turai Singgam. Kalau bako state government, memang kita dah adun dah start edarkan. Kalau bako kerajaan pusat, kita dapat 500 dan tetapi juga diedarkan melalui adun ya, adun. Di pihak pejabat saya, kita tiap-tiap hari ada bagi lebih kurang 4 hingga 500 bungkus makanan masak, dan setakat 30 hari ini saya rasa dah lebih 2-3 tan lah makanan seperti sayur, makanan yang belum masak lah, bekalan makanan dapur kita dah bagi ya. Itu ialah daripada pejabat saya. So depending on what you're asking for. Tetapi kalau ada orang yang perlu bantuan segera, mungkin tercicil, please contact me ya. Contact me on my office. Thank you very much Turai Singgam. Dari Pandan pun ada. Alice Ong, Wan Sang Hao, ni hao.
Wah, ini memang nak cuba provoke saya buat live tiap-tiap hari ya. YB perlu live tiap-tiap hari. Satu hari tiada live dah ada kes baru. Semalam ada kes baru sebab saya tak buat live. It's not like that lah. But okay, Penang semalam ada 2 kes baru. Hari ini tak ada kes. Syukur kita. Taiping, Mary Lau, how are you? Okay. Wow, this is interesting. Greetings from London, Chan Jinglu. How's London doing? How's the lockdown doing to you in London? You are locked down also, right? Although previously they said they want to allow it to create a herd immunity. That's a very dangerous gamble. Gueling, hi. Okay, I know all of you waiting for our special guest. I'll bring him in shortly. Don't worry. Muhammad Dahalan Yaakob, I'm fine. Thank you. Oi, Keith Kuluk, you also know the cerita cincin lah. Okay, I will tell you one day. Don't worry. Okay. Alright. Okay. Thank you very much. This one, Karen Lim from Bukit Mertajam. She knows food distribution to the needy never stopped since 17 March. Terima kasih. Bukan saja kepada saya, sebenarnya tim saya yang juga banyak keluar untuk tiap-tiap hari untuk edarkan makanan. Okay, saya hari ini ada seorang tetamu khas. Selamat petang kepada anda semua. Today is the hari ke-41 Perintah Kawalan Pergerakan. Saya harap anda semua kekal bersabar, kekal sihat dan selamat bersama seisi keluarga di rumah masing-masing ya, di rumah masing-masing. So saya tahu bukan senang ya, 41 hari kita perlukan kekuatan mental dan fizikal dan kerajaan pun tak bagi tahu kita lagi bila PKP ini akan berakhir. Jadi semua rakyat Malaysia kita kena positif, kita kena saling bantu-membantu. We have to encourage one another. Kat internet janganlah selalu post benda-benda yang negatif, marah-marah. Let us be positive, support one another, help one another ya. Okay, hari ini saya mempunyai seorang tetamu. Apa ni? Saya terpaksa klik inilah sebab dia cakap handsome. Okay, ini pun saya nak klik. Mentally look terbaik. Okay, tetamu saya. Saya panggillah Chief lah, Chief sebab mengapa? Dia ini dulu masa saya baru-baru jadi ahli parlimen 2013, beliau merupakan ketua whip untuk DAP ya, untuk DAP. Jadi dia macam ketua dajah untuk kita semua lah, ketua tingkatan. Jadi kita panggil dia Chief. Dan saudara Anthony Loke, saya rasa semua dah kenal dia merupakan ahli parlimen Seremban, tahun ini. Umurnya berapa tahun? Dia pun tak tahu. Saya pergi cek tadi. Sebenarnya besok 28 April merupakan birthday ke-43 saudara Anthony Loke. Nanti bila dia masuk, korang wish dia happy birthday ya. But let us confirm with him first later. Kita confirm dengan dia. Okay, kita semua tengok menteri macam saudara Syed Saddiq 26 tahun jadi menteri, sudah jadi YB. Tetapi sebenarnya saudara Anthony Loke, beliau telah dipilih menjadi wakil rakyat di kawasan Lobak Negeri Sembilan. Anthony Loke 陆兆福同志其实在年轻的27岁已经被选做这个 Lobak 的州议员 sudah jadi Adun Lobak pada umur 27 tahun. Jadi memang muda dan beliau selepas 2008 pernah menyandang jawatan Menteri Pengangkutan dan kita masih ingat lagi, saya pun masih ingat lagi bila first day beliau di Kementerian Pengangkutan, dia kata no protokol. Tak payah ada protokol nak sambut macam VIP ke apa. Dia menteri yang biasa, menteri rakyat, berjiwa rakyat. Dan antara perkara yang saya rasa beliau lakukan untuk rakyat ialah membuat beliau telah melaksanakan dasar untuk menjadikan pengangkutan awam lebih murah dan lebih efisien. Mengapa murah? Murah sebab kita semasa beliau menjadi menteri, dia memperkenalkan My 100 Pass, My 100 Pass, iaitu bayar RM100, pas itu boleh guna untuk pengangkutan awam 1 bulan tanpa had. Nak guna berapa kali pun boleh. Jadi
Maksudnya pengangkutan kita untuk bulan itu, kalau kita bergantung kepada pengangkutan awam nak pergi sekolah ataupun nak pergi ke pejabat dan sebagainya, kita punya kos pengangkutan lebih kurang RM100 lah. Dia cap kat sana. Itu menjadikan pengangkutan awam kita lebih murah kepada rakyat biasa, dan beliau telah memastikan agar pengangkutan awam on time. Macam Jepun kalau 1 minit lewat saja dia kena sorry, minta maaf. So dia memastikan KTM contohnya, Rapid Penang, semuanya on time. Jadi itu antara usaha beliau untuk 2 tahun ni, dah banyak lagi, tetapi saya rasa antara 2 usaha beliau ialah menjadikan pengangkutan awam lebih murah dan lebih cekap. Ya, alright. Ini saya suka. YB Lok, semua orang hormat, even penyokong BM pun hormat. Banyak kali saya lihat orang BM komen begitu. He is someone sangat dihormati. Ini saya setuju. Wow. Hai, saudara Syed Saddiq sudah masuk. Hai, okay. Future DP bro, you online. Okay, thank you brother. Miss you very much. Hope we can live chat one day also. Tapi selalu kita message lah memang. Alright. Okay, tanpa membuang masa lagi, saya jemput Chief kita, saudara Anthony Loh. Hello. Hai. Apa khabar semua? Hello. How are you? Fine, Saudara I'm Anthony. fine. Can you hear me clearly? Yes, we can hear you. Korang kalau boleh dengar dia. Okay, saudara, first thing to check with you is your birthday tomorrow. Yes. Happy birthday. You have checked the Wikipedia just now, right? I'm very transparent. That's about my research lah. Check Wikipedia saja. Yeah. That's right. Yes, I'm 43 tomorrow. You still look very young, masih nampak muda sebab tak ada janggut macam saya. Janggut baru cukur lah pagi tadi. Rambut macam mana? Ada gunting ah? Tak ada. Belum gunting lagi. Belum gunting lagi ya? Okay, saudara Anthony, without tanpa membuang masa lagi, I just want to ask you a few questions. One is, PKP dah 40 hari ini. Jadi macam mana saudara menghabiskan masa dengan keluarga? Anything you do, anything special, maybe you learn new cooking ke apa? Can you share with us? Cooking adalah buat sikit-sikit. Selain daripada membantu untuk menjeraraskan banyak bantuan-bantuan, khususnya di kawasan saya sendiri, kebanyakan masa di rumah, dan seperti orang-orang biasa, seperti semua orang, saya rasa banyak lelaki sekarang ini nak cuba memasak dalam beberapa minggu ini. Saya pun tak terkecuali lah, saya pun cuba memasak sikit. Yang tak ada peluang dulu. Apa lauk yang your paling best lah? Apa ni, kari ayam, nasi goreng, bihun goreng, macam-macam lah. Dah cuba macam-macam dalam beberapa minggu ni. Oh, not bad. So one day saya harap kita boleh try masakan saudara Anthony. Saudara, saya nampak dalam Facebook, Chief, antara perkara yang saya rasa menarik yang saudara Anthony buat ialah memberikan khemah dan juga tandas bergerak kepada frontliner, polis-polis yang bertugas di jalan raya. What makes you do that? Sebenarnya ada permintaan daripada pihak tempatan ataupun on the ground. Saya banyak bekerjasama dengan pihak DO saya, iaitu DO di Seremban dan DO di Jelebu, iaitu di kawasan saya sendiri. Apabila mereka ada beberapa keperluan kemudahan yang tidak mencukupi, maka mereka meminta bantuan daripada saya. Dan saya memang tahulah bahawa dalam keadaan sekarang ini memang banyak tempat tidak mencukupi dari segi kemudahan. And we are trying our best to help to facilitate, because we know that in this period, of course, government procedures will sometimes take time, will sometimes take quite a long time for those facilities to arrive on the ground. So jadi kita bantulah mana yang kita boleh. Mana yang kita boleh bantu untuk facilitate. Umpamanya dia kata tandas bergerak tak cukup, saya pun carilah kawan untuk dapatkan sewa tandas bergerak dengan kos yang rendah. Maka kita bantu dan hantar terus dalam beberapa jam saja, kita hantar terus
begitu juga kemah kadang-kadang rosak dan sebagainya, kita hantarlah mana yang kita boleh. Jadi itu adalah kita memainkan peranan sebagai wakil rakyat di kawasan masing-masing untuk membantu as much as we can. So ini adalah untuk meringankan sedikit beban frontliners kita di lapangan. Because mereka kena jalankan tanggungjawab dalam apa keadaan pun, hujan ke, matahari terik ke, ribut petir ke, pun kena berada di sana. Jadi kita hanya boleh memberikan sedikit sokongan lah dari segi peralatan dan juga kemudahan. Saya rasa ini satu pandangan ataupun perkara tindakan yang amat bagus, sebab kita selalu fikir tentang nak bagi barang makan kepada rakyat, memang itu penting, tetapi saya rasa frontliner kita, pekerja barisan hadapan, polis, hospital dan sebagainya, mereka juga perlukan perhatian. Di Penang contohnya, Saudara Anthony, just to let you know, the Chief Minister, Saudara Chow Kuan Yeow, pada minggu pertama bila kita ada face mask memang limited. Jadi banyak orang minta face mask, tetapi CM terpaksa, walaupun kena kritik teruk-teruk, terpaksa kita bagi face mask kepada frontliner dulu supaya kita boleh melindungi mereka di masa mereka melindungi kita. So I think this is important to not just think about the people. Yes, important, but I think the frontliners have to be given priority. One question here. 去哪里庆祝生日？ Duduk rumah, stay at home. Okay. Ini satu nasihat Mr. Lee tanya YB Anthony birthday pergi celebrate di mana? YB Anthony kata duduk rumah. This one interesting fact. Is this true? Saya pun tengah banyak dengar orang cakap this is true. Muhammad Amirul kata YB Lok pandai masak sebab Datuk YB Lok Ching Ki, betul lah, pengasas hidangan Yisang. Wah, ini pernah baca cerita Datuk saya ni. Memang betul bahawa Datuk saya antara orang yang mengasaskan hidangan Yisang ini masa Tahun Baru Cina. Ini dah berpuluh tahun lama lah sejarahnya. Jadi kalau orang Singapura cakap Yisang dicipta oleh Singapura, itu tak betul lah, kita kena lawan ini. Okay. Satu lagi benda yang nak lawan dengan Singapura. Yisang itu sebenarnya ciptaan orang Seremban. Orang Malaysia. Orang Malaysia, yes, of course. Okay. Dan saya nampak Saudara Anthony, sekarang memang kerajaan telah mengumumkan banyak bantuan, kerajaan pusat, kerajaan negeri dan sebagainya. Tetapi saya nampak juga ada satu fenomena yang saya panggil, dulu kita kata OKB, orang kaya baru. Sekarang saya nampak ada fenomena orang miskin baru. Mereka sebenarnya bukan miskin, tetapi kerana mungkin putus gaji, putus upah dan tidak dapat pergi kerja dan sebagainya, jadi dia temporary jadi miskin. Saya nampak antaranya mungkin petani yang tak dapat menghantar barang-barang ataupun hasil tani mereka. And I saw you did something there. Can you boleh cerita sikit apa yang, sebab saya tengok banyak gambar-gambar sayur-sayuran di Facebook Saudara Anthony. Mana dapat benda ni dan apa yang telah dibuat oleh tim Saudara Anthony? Dalam minggu pertama dan minggu kedua, saya rasa banyak kekeliruan timbul. Dari segi peraturan-peraturan sekatan jalan dan juga untuk pelbagai sektor logistik untuk bergerak. Dan ini menyebabkan ada masalah dari segi pengangkutan, khususnya sayur-sayuran dan barangan. Dan dalam minggu pertama kita lihat banyak petani-petani di Cameron Highlands mengatakan bahawa produk mereka ataupun sayur mereka tak dapat diangkut keluar. Dan ini menyebabkan banyak sayur telah rosak dan bazir. Jadi kita dalam minggu kedua, minggu ketiga lebih jelas lagi, dah jelas pengangkutan itu boleh diangkut, essential items. Maka kita lihat, kita bantulah melalui adun kita di Cameron Highlands sebagai koordinator, dan kita bincang supaya kita beli secara pukal daripada petani-petani kecil, dan kita beli sayur-sayur itu dan kita edarkan di kawasan kita secara percuma lah. Umpamanya di kawasan saya telah beberapa kali membeli secara pukal daripada Cameron Highlands dan kita agihkan kepada rakyat, setiap orang dalam 2-3 kg. Dan setiap kali kita beli dalam 5 tan, 6 tan dan boleh agih sehingga 2,000 hingga 3,000 keluarga setiap kali kita membuat kempen tersebut. So yang ni dah sebenarnya berapa dah dibelanjakan untuk beli sayur saja dari Cameron? Cameron di Parlimen Seremban saja saya rasa dah 50,000 lebih dah.
Wow. Dan ini banyak disumbangkan oleh pihak orang ramai lah. So memang bukan saja di Parlimen Seremban lah, you also give to other areas as well. Ya, ada kawasan saya sendirilah di mana saya wakili, iaitu Parlimen Seremban dan juga di Jelebu, di Dundian. Okay. Alright. Wow, wow. Ada apa benda yang saya nampak, ada ikan? Ada? Ikan saya belum lagi. Memang hari ini pun ada orang menghubungi saya, dan perkara yang kita buat ini kadang-kadang dia ada momentum dia. Kalau kamu tak buat, memang tak ada orang akan tahu. Apabila you dah start mula buat, ramai akan datang mengatakan bahawa mereka juga ada barang nak diedarkan. Ada yang mungkin dia kata bagi percuma saja. Tetapi kita bukannya mengharapkan hanya percuma. Kita juga nak membantu macam penternak, petani kecil dan sebagainya, supaya mereka boleh dapat balik sedikit modal mereka. Kita tak nak mereka rugi semua. Umpamanya kalau kita dapat sumbangan daripada orang ramai, kita belilah dengan harga yang lebih murah, harga borong, kita beli daripada mereka. Umpamanya hari ini ada orang kata nak sumbangkan 10 tan ikan keli kepada kawasan saya untuk diagihkan. Jadi itu adalah sesuatu yang merupakan satu momentum. Apabila kita buat, orang lain akan lihat dan mereka nak bantu juga. So setakat ini sayur dah edar. What else? Macam-macam dah edar. Kalau kira ada sayur, ada buah belimbing, ada ubi keledek, ada ubi keledek. Buah belimbing itu from Cameron? No, buah belimbing dari Seremban. Oh, okay. Saya dekat kawasan saya ada satu ladang, satu kebun buah belimbing yang sangat besar. Mereka pun tak boleh jual dan mereka minta bantuan saya untuk memberi secara bukal. Wow, interesting. Hopefully minggu depan ada ayam, itik, lembu lagi lah. Kalau ada orang sumbang, saya boleh bantu agihkan, tak ada masalah. Okay. Di sini kita pun ada banyak sebab kita pun ada ladang di Pulau Pinang, ada petani sayur di Pulau Pinang, dan kita pun turutlah membeli sebab tengok strategi saudara Anthony beli puka dari Cameron. So saya rasa di sini pun ramai YB pun start either beli ataupun dapat sumbangan daripada orang ramai untuk membeli daripada kita punya petani di Pulau Pinang. So one comment here from Ziwei, best transport minister ever, just to show you this. Dan one question. YB Anthony, this guy came in just for you, you know. Previously, he said every day he watched me, not the live one, he watched the recorded one. But today he came in live. So he asked you, agak-agaknya Seremban bila boleh tukar dari red zone ke at least yellow zone? Kalau semua bekerjasama, saya rasa dalam beberapa hari lagi kita boleh tukar yellow zone. Sebab memang angka-angka di Seremban pun dah menurun dah. Tak seperti minggu lepas. Memang minggu lepas ada satu kluster yang nombornya agak besar. Jadi tetapi saya lihat bahawa ada trend penurunan dalam beberapa hari ini. Kita harap semua bagi kerjasama, semua duduk rumah, semua memberikan kerjasama, maka kita boleh lihat bahawa ada kemajuan dalam beberapa hari yang akan datang. What is the number now in Seremban? I have to check the figures. Offhand saya tak dapat lagi. Dia less than 100 lah. Is the only red zone lah sekarang di negeri lah. Sekarang di Negeri Sembilan satu-satunya daerah yang masih red zone ialah daerah Seremban. Tetapi daerah Seremban pun dia sebenarnya hanya ada satu mukim sekarang. Satu mukim sahaja yang red zone, iaitu di Mukim Labu. Yang ada satu kluster di sana yang menyebabkan kawasan itu menjadi red zone. Kawasan-kawasan lain dah agak menurun. Okay, that's good. Terima kasih saudara Anthony. Okay, after MCO, sebab sekarang orang kata sekarang kita punya kehidupan kita akan berubah. Kita kena tak boleh pergi ke tempat yang ada ramai orang. Kita pun tak tahu siapa ada virus, tidak ada virus. Apa pendapat saudara Anthony after MCO ini? What is life will be like? Will we get back to our normal life again? Of course, immediately, I don't think that it will back to normal lah. I mean, as everybody said right now, it's new normal. Normal baru sekarang ataupun norma baru dalam kehidupan kita. Sudah tentunya kehidupan macam sebelum ini memang tidak dapat dimulakan sejurus selepas MCO ni tamat. Kita bila tamat pun tak tahu lagi. Cuma dia akan mengambil masa. Kalau kita lihat macam pengalaman SARS dulu di negara lain, dia mengambil masa kurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan sebelum keadaan kembali normal balik.
Tetapi ini yang paling penting ialah kita kena menjaga hygiene kita, menjaga kebersihan kita walaupun lepas MCO. Kita mesti ada satu kesedaran baru terhadap kesihatan, iaitu dari segi kebersihan diri kita, kebersihan di sekeliling kita, dan sentiasa peka kepada persekitaran kita. I think that is something that bukan sebab MCO ni saja, tetapi ini patutnya dijadi satu kebiasaan kepada semua pihak. Saya masih ingat dulu ada kempen kalau di karangan masyarakat Cina kan, kita makan dengan chopstick kan. I think this is something after SARS lah. Kita makan dengan chopstick. So lepas SARS, semua majlis makan malam oleh persatuan-persatuan mereka galakkan pakai chopstick yang umum. Common chopstick. Tetapi benda ni dia kadang-kadang pada ketika itu dia jadi sesuatu yang dipraktis oleh semua orang lah. Tetapi kadang-kadang lama kelamaan dia orang lupa lah. Jadi ini perkara-perkara yang saya rasa kita perlu titik beratkan bahawa kebersihan dan kesihatan diri ini penting bukan sahaja selepas MCO tetapi ini sebagai satu lifestyle kepada kita sendiri. Saya rasa memang satu tabiat ataupun disiplin yang kita kena praktis lah. Sebab saya sekarang, dulu pun saya selalu kadang-kadang saya akan sentuh muka saya, tapi sekarang kita dah cuba jangan sentuh muka kecuali selepas cuci tangan, dan sebagai ahli politik kita selalu suka nak shake hand. Sekarang kita nak shake hand terpaksa. Satu tabiat baru. Okay, cakap tentang makan dan chopstick, I think there is a warning to both of us. 两个 YB 都肥了。So, okay, I want to ask you, do you have like, simple exercise or anything at home? Just some stretching lah. Just some stretching, yeah? Okay lah, I think this is the reminder to both of us lah. Okay. Somebody said a very interesting thing. Ada seorang komentator kita kata, terima kasih, thank you YB Anthony made all e-hailing drivers legalize. Sebab legalize sekarang mereka dapat bantuan bukan saja daripada kerajaan pusat, tetapi kalau di Negeri Sembilan, di negeri Pulau Pinang, saya ingat Selangor pun ada kot, dapat bantuan dari kerajaan negeri. What do you think of this? Just Penang and Negeri Sembilan. Penang. In terms of government, Selangor saya rasa tidak dapat bagi peruntukan itu sebab jumlahnya agak besar. Memanglah masa saya jadi Menteri Pengangkutan, antara perkara yang menjadi sedikit kontroversi ialah berkenaan dengan dasar kita untuk legalize e-hailing ini. Ada orang yang setuju, ada orang yang tak setuju, seperti biasa dalam apa sahaja dasar. Ada orang kata kita legalize macam-macam peraturan, macam-macam syarat, mereka kena pergi buat macam-macam, ada bayaran tambahan dan sebagainya. Terutamanya kepada part-time drivers ini menjadi satu beban. Tetapi sebelah pihak pula, kita lihat apabila kita legalize, sebenarnya kepada mereka walaupun ada sedikit kos yang mereka libatkan, tetapi apa yang dikatakan seperti tadi ialah sekarang dengan legalize-nya, kerajaan ada database pemandu-pemandu e-hailing yang berjumlah hampir 120,000. Yang database itu ada dalam agensi pengangkutan awam darat. Masa saya masih menjadi Menteri Pengangkutan, kita minta semua ambil PSV, dan adanya PSV dan mereka kena daftar EVP untuk kenderaan mereka. Jadi semua pemandu e-hailing itu ada pendaftarannya, ada database-nya dalam agensi kerajaan, dan ini memudahkan apabila kerajaan ada bagi bantuan terus dimasukkan ke dalam akaun mereka. Jadi ini ada satu kelebihan lah apabila dia dah legalize. Jadi kalau dulu e-hailing kata, oh ini kerajaan tak bantu pemandu e-hailing, kalau bantuan hanya bagi kepada pemandu taksi saja, tak bantu kepada pemandu e-hailing. Sebabnya kalau dulu tak legalize, macam mana nak bagi bantuan? Jadi dengan adanya legalize e-hailing ini, maka industri mereka diiktiraf oleh kerajaan. Dan saya harap pemandu-pemandu e-hailing lihat kepada bab ini. Jangan selalu kata bahawa keputusan untuk legalize ini tak baik. Dan kita memberikan satu platform untuk mereka beroperasi dengan, boleh dikatakan dengan legal, dan mereka tidak menyalahi apa-apa undang-undang. Saya rasa memang that's why I say, antara perkara yang saudara Anthony telah lakukan ialah memberikan, membuat pengangkutan awam lebih murah dan lebih cekap, dan ini termasuk ride sharing system
di mana bukan saja kita daftarkan mereka supaya mereka lebih ada jaminan dari segi pekerjaan mereka dan sebagainya, tetapi ini juga memberikan satu jaminan kepada the rider, penumpang mereka. So because these are all registered, they have gone through test dan sebagainya, jadi kita yang jadi penumpang pun akan rasa lebih selamat. Thank you very much. Ya, saya tidak rasa kesal dalam tindakan tersebut. Sebab memang masa kita nak buat keputusan dasar itu, saya dihentam oleh kedua-dua pihak. Pemandu e-hailing pun hentam saya, pemandu taksi pun hentam saya. Pemandu taksi nak e-hailing ini diharamkan. Dia kata kalau nak e-hailing hanya pemandu taksi saja boleh bawa e-hailing. Kereta persendirian tak boleh bawa e-hailing. Ini permintaan daripada pemandu taksi. Tetapi kita mengambil satu pendekatan middle approach, yang kita tahu bahawa e-hailing ini ada permintaan yang tinggi daripada rakyat, dan kita benarkan pada ketika itu, legalize it, tetapi dengan syarat-syarat dah, di mana dia perlu lebih seimbang di antara e-hailing dengan taksi, dan kita harap ini memberikan satu padang yang lebih level playing field lah di antara e-hailing dengan taksi. Walaupun saya faham bahawa apapun kita buat tidak dapat memuaskan hati semua pihak lah. Masih ada pemandu taksi, masih ada pemandu e-hailing yang masih marah kepada saya sampai hari ini. Tetapi sebagai seorang pemimpin, kadang-kadang kita perlu mengambil keputusan yang tegas lah, walaupun mungkin tak popular. Just untuk makluman saudara Anthony, di Pulau Pinang kita ada lebih kurang 10,000 orang pemandu e-hailing yang telah mendapat bantuan tunai RM300 dari kerajaan negeri. Ditambah pula dengan bantuan RM500 dari kerajaan pusat. Jadi oleh kerana ada sistem pendaftaran yang tersusun dan sistematik, maka these 10,000 people in this trying time, they receive aid from both government. So I think dan Muhammad Amirul dari Pahang pun kata negeri Pahang pun ada bagi sumbangan kepada e-hailing. One question from Supaya Ramachandran, one of our regular here. He is now staying in Singapore. What will be the new norm for Malaysian transportation industry moving forward? Can you share your thoughts on this? Well, I think there will be a lot of changes in terms of our lifestyles, in terms of how industry operates in the new norms. In particularly, I think in terms of delivery of goods and services to the public, to the end consumers, I think this actually create a new opportunities for the transportation industry, because the most important element for the goods to be transported to the end users is the last mile of transportation, is the last mile connectivity. So because lorry can send to a certain point, but after you send to a distribution center, that center have to send it to the end consumers. So that, I think, will create a new sort of opportunities for the transport industry. So I know that e-hailings, for example, right now, because of lack of passengers, many of the e-hailings are changing it to delivery. So because motorcycles, sometimes you have limitations. You can only carry so many at the back of your motorcycles. But with cars, you can transport more. In terms of your food packs, in terms of your nasi bungkus, one car probably you can take 100 packs, for example. Then you go around and distribute it. Same goes to other things, vegetables, meat, chicken, all sort of things. I think all sort of goods, consumer goods, have to be transported, have to be distributed to the end consumers. And I think this is the new opportunities for the transportation industry in Malaysia. If you look at Korea, because sometimes when we look at some of the vlogs in Korea, most of the young people in Korea, they don't have to shop. They don't have to go out from their house to shop. They buy everything online, and it's delivered to the house by the very next day. So I think this is something that we have to look at this in terms of the logistic industry, and I think this is a good opportunity for many industries to transform. I know for a fact, even travel agents right now, they are transforming into service delivery, because travel agents, they cannot sell their package right now. Yeah. For example, I have a friend who sell cruise packages. For the next 12 months or 6 to 12 months, nobody would dare to go for a cruise package. Yes. So they have to transform. They have to do something else.
So instead of selling cruise packages, probably they sell other products, sell other services, and they help to in terms of looking at the distribution chain. So I think in any crisis, there are opportunities for us to grab. So I hope that the transportation players can look into this, and this will create a new sort of opportunities for industry. I like your thoughts about e-hailing or even the last mile delivery, because in Penang we are also, I've also talked to those who are in charge of the central, because we try to do centralized food delivery or centralized goods delivery for people from the lower income community. So we have also discussed about the possibility of engaging all these e-hailing drivers who are not driving now to help us in our delivery. We can pay them a certain amount so that at least they can earn some money during this period. I think this is a very good idea. Every crisis there is an opportunity. Ini salah seorang pemandu e-hailing. Saya rasa kalau dulu YB tak laksanakan legislation ini, lagi huru-hara lah masa-masa begini bila bantuan hendak disalurkan. So I think this is a vindication. Memang masa kita buat polisi akan kena hentam kiri kanan lah. Tetapi kalau kita lihat balik, memang ini antara satu polisi yang telah menjadikan sistem e-hailing ini lebih teratur dan tersusun. Okay. It's very interesting. Persatuan Nelayan Kebangsaan now selling fish online and sent by e-hailing cars. Same goes for Easy Fruit. Yes. I think itulah yang dikatakan sebagai new norms, new normal. And saya rasa ini ada banyak peluang lagi, bukan saja dari segi ikan, you name it. I mean, anything you need basically can be delivered to your house. Daripada barang runcit, beras, ikan, ayam, sayur. Kalau sebelum ini kita hanya ambil delivery untuk makanan masak saja. You nak burger, you nak McDonald's, deliver to you. You nak pizza, Pizza Hut delivery has been there for many years, dulu. Tapi sekarang ini bukan saja makanan masak, bukan saja pizza, bukan saja burger, tetapi apa saja barangan yang kita nak beli, tak payah keluar rumah. Dan saya rasa ini adalah satu khidmat baru yang akan diperkenalkan atau sudah pun diperkenalkan. Saya rasa ada banyak peluang yang kita boleh lihat lah. Okay, thank you very much. There are one or two more questions. This is a very, I don't want to let you answer it lah, but I just want to let you see the question lah. Okay. Hari ini ramai orang yang banyak fans YB Anthony Loh. Okay, before we one last question. Pada 18 hari bulan Mei ini akan diadakan sidang parlimen. Jadi any thoughts, ada apa-apa pandangan, perasaan Chief, especially as a very senior member of parliament dan juga ketua ahli parlimen DAP, any thoughts on preparation dan sebagainya? Yang pertamanya, peringatan kepada semua ahli parlimen, terutamanya daripada DAP dan Pakatan Harapan, mesti hadir parlimen. Sebab bukan sahaja sidang parlimen mesti dibuat 6 bulan sekali, tetapi kehadiran ahli parlimen secara fizikal pun mesti 6 bulan sekali. Kalau kali ini tak hadir, maka kerusi itu boleh jadi kosong. Okay. Ada pilihan raya kecil. Jadi Steven Sim, you macam mana pun kena hadir parlimen 18 Mei ni. Kalau nanti ada pilihan raya kecil di Bukit Bertajam nanti. Bukan saya nak sebab ini boleh jadi kosong kalau tak hadir. Okay, because this is very important. This point is very important. Okay. Thank you very much, Saudara Anthony. Terima kasih atas kesudian untuk meluangkan masa bersama kita pada hari ini, dan saya rasa memang ramai di sini kalau kita lihat komen-komen merindui saudara sebagai seorang menteri, sebab kita boleh lihat prestasi saudara telah begitu baik sekali lah, dan kita dapat lihat kesannya terutamanya pada hari ini semasa negara dalam krisis. Jadi mungkin sebelum kita menamatkan sesi ini, any message to our audience here? Ya, terlebih dahulu saya juga nak ucapkan syabas kepada saudara Steven Sim. Ada nama grammar baru sekarang, boss kan? Boss lah. Apa? Original apa?
BM Ori Steven Sim. BM Ori Steven Sim, bos. Syabas kepada saudara Steven Sim sebab dia pun banyak memainkan peranan secara aktif. Saya tahu dari hari pertama PKP ini dia mainkan di belakang takbir lah, mainkan peranan di belakang takbir membantu kerajaan Pulau Pinang. Dan saya nak bagi cerita sikit lah kepada yang mendapat insentif RM300 daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang kepada pemandu e-hailing ini juga terima kasih kepada Steven Sim sebab saya lobby Steven Sim supaya cakap dengan Ketua Menteri supaya masukkan ini untuk bantu pemandu-pemandu e-hailing. Dan apabila Pulau Pinang start buat, dah setuju buat, Negeri Sembilan pun setuju, maka kita ada 2 negeri yang telah setuju buat ini, maka kita lihat Kerajaan Persekutuan pun bagi kepada pemandu e-hailing. Jadi Steven telah memainkan satu peranan penting dalam keadaan PKP ini, banyak membantu Pulau Pinang dari segi komunikasi kepada publik dan perkara ini saya rasa Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah membuat yang terbaik dari segi pengawalan dan juga komunikasi kepada rakyat. Ini dapat ditunjukkan bahawa negeri Pulau Pinang antara negeri yang paling awal dilihat sebagai negeri hijau. Tak banyak kes berlaku dan sebagainya, kesnya agak menurun, jumlahnya terkawal dan ini semua adalah hasil titik peluh dan juga kerjasama dan juga kerja keras oleh semua pihak di Pulau Pinang. Jadi saya ucapkan syabas kepada Pulau Pinang. Memang Negeri Sembilan pun baik juga dari segi prestasinya. Di bawah kerajaan negeri kita memang pun banyak membantu dari segi bantuan kepada rakyat dan kita harap sama-samalah kita memainkan peranan semua. Dan dalam PKP ini saya rasa kita kena lihat kepada positive side. Memang ada macam-macam masalah kepada kita, macam-macam cabaran akan menanti kita. Tetapi dalam sepanjang PKP ini kita juga melihat bahawa perpaduan antara masyarakat kita sebenarnya sangat baik. Walaupun ada elemen-elemen negatif yang cuba dimainkan oleh puak-puak tertentu. Tetapi secara umumnya kita lihat rakyat Malaysia ini bantu-membantu di antara semua kaum. Rata-ratanya frontliners kita dihargai oleh semua pihak, oleh semua kaum. Dan semua kaum tu membantu antara satu sama lain, menyumbang, derma, memberi makanan, macam-macam kita lakukan. Dan saya harap ini sebagai satu new normal juga, supaya ini dilihat sebagai satu kebiasaan dalam masyarakat kita. Dan saya harap kita sebagai wakil rakyat akan terus memainkan peranan dan saya juga cuba akan melaksanakan 1-2 inisiatif dalam bulan Ramadan ini untuk bukan saja membantu tetapi juga memupuk keharmonian dan perpaduan antara kaum dalam masyarakat kita. Wow. Thank you very much, Saudara Anthony. I think this is a very brilliant thought. Saya lupa satu soalan yang saya selalu tanya kepada tetamu khas saya. Dan saya akan tanya saudara soalan ni sebelum saudara dibenarkan untuk keluar dari live ini. Apa perkara yang saudara akan buat pertama selepas PKP ditamatkan? Gunting rambut lah. Not like me, isteri sudah gunting. Okay. I think gunting rambut tu penting lah. Alright. Semua orang pun menunggu-nunggu untuk gunting rambut. Tapi jangan macam ada beberapa orang di Bukit Pedajam hari ini kena tangkap. Saya nampak 12 orang. 12 orang, yes. Yeah. Okay. Thank you very much. Terima kasih Saudara Anthony dan selamat hari jadi. Semoga terus dilindungi dan diberikan kesihatan dan keselamatan. Thank you very much, Chief. See you on 15th of May. Thank you so much. See you. Okay. Wah, itu dia Saudara Anthony Loke, Ahli Parlimen Seremban yang kita panggil Chief sebab dia memang ketua Ahli Parlimen. Dia macam ketua tingkatan kita lah. Ketua tingkatan kita. Tadi sempat lagi dia remind saya untuk menghadiri sidang Parlimen 18 Mei. Okay, jadi saya harap hari ini kita tak dapat jawab banyak soalan. Selalunya bila ada tetamu khas datang, saya terpaksa untuk nak pilih soalan yang mana satu lebih saya rasa lebih penting untuk dijawab lah. Kemudian jadi jangan marah kalau tak
tak sempat nak pilih soalan-soalan korang, tetapi saya rasa saudara Anthony telah memberikan satu pandangan yang amat bagus sekali dari segi pengalaman beliau dan dari segi kerja-kerja yang telah beliau lakukan, dan saya memang rasa amat tepatlah bahawa dasar yang telah dilaksanakan oleh beliau ketika itu, saya tahu, saya nampak banyak orang marah ya, tetapi hari ini terbukti orang yang marah tu mereka pun rasa sememangnya ini adalah satu dasar yang baik kerana telah memberikan keuntungan dan manfaat kepada mereka. Terima kasih sekali lagi kepada YB Anthony Loke. YB Eng Swee Lin, this is Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor, saudara Eng Swee Lin, Wak Jawa. Dia ni pandai cakap Jawa. Kalau kita kata YB Anthony Loke pandai cakap bahasa Melayu, YB Eng Swee Lin pandai cakap Jawa. Saya tak tahu cakap Jawa. Jadi how are you doing, saudara? Sing Fu Meiman. Jumpa beliau, dia akan kata Sing Fu Meiman. Okey, besok seperti biasa saya akan adakan live, dan besok ada seorang tetamu khas lagi ya. Kalau hari ini saudara Anthony Loke, saya umumkan sekarang supaya anda boleh tahu. Besok saya akan ada seorang sastrawan negara untuk bersama-sama dengan saya bincang tentang topik yang saya rasa agak menarik lah. Kalau korang nak tahu, jumpa lagi besok selepas tarawih, lebih kurang jam 10 malam. See you tomorrow, same place, same time. Kekal duduk di rumah. Thank you very much to all of you for listening. Dari BM Ori Steven Sim, a.k.a. Boss. Selamat malam，各位亲爱的同胞们，大家祝你有一个美好的晚上。Number thanks， Wanakkam， bye bye。